tuan-tuan berlaku macam tu tuan-tuan. Nak mengingatkan kita tuan-tuan. Liuziqahum. Tujuan mana? Nak ingatkan mereka itu akan setengah perbuatan mereka. Kealpaan kita tuan-tuan. Lupa pada Allah sebelum ini tuan-tuan. Lawan Allah Ta'ala sebelum ini tuan-tuan. Maka Allah Ta'ala buat macam ni sebagai checkpoint tuan-tuan untuk kita kembali pada Allah. La'allahum yarji'un tuan-tuan. Tujuannya tuan-tuan, dengan berlaku macam ni kita pun muhasabah diri. Pasal apa kapal terbang ni hilang? Apa benda kita langgar hukum hakam Allah? Pasal apa panah berpanjangan ni? Apa kejahatan kita? Apa dosa kita? Nak ambil tanda tanya tuan-tuan. Kapal terbang hak hilang ni sepatut ambil tanda tanya. Apa kejahatan kita ni? Apa benda tak betul dalam pengurusan kita? Semak-semak balik kita jumpa tuan-tuan. Dalam kapal terbang kita menghidangkan arak yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tu? Sepatutnya berubah dah, tapi tak berubah juga tuan-tuan. Dah lah tak jumpa-jumpa lagi. Tak berubah juga. Tengok. Bukan kata nak berubah tuan-tuan. Lagi teruk ada tuan-tuan. Siap panggil Tok Rama ni. Tok Rama. Tok Rama tuan-tuan, ahli menujun. Kalau zaman Piramli dulu tuan-tuan, Laksmana Doremi tuan-tuan. Dia guna apa tu? Mangkuk. Siapa tak nampak? Pendek umur. Siapa tak nampak? Anak buah nikah. Nampak, cepat nampak jawab dia tuan-tuan. Tapi sekarang ni tak guna mangkuk. Guna apa? Guna teropong. Teropong sana, teropong sini tuan-tuan. Tengok kapal terbang tuan-tuan. Tuan-tuan, kita kena ingat tuan-tuan, kita ni dipantau oleh syariat Allah. Nabi dah bagi tahu pada kita, man ata arrafan fasa'alahu an syai' lam yuqbal lahu salat 40 layla. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim tuan-tuan. Nabi bagi tahu, saya cuba kaitkan dengan solat ni tuan-tuan. Kan kita cerita pasal solat ni. Kalau solat hebat tak? Berjemaah di masjid tengok-tengok tiap-tiap hari jumpa tukang tilik. Tak jadi tuan-tuan. Nak macam mana? Nabi bagi tahu pada kita, barang siapa yang pergi jumpa tukang tilik, Tok Rama tuan-tuan. Sama ada dia tilik kalau sebelum ataupun kalau akan datang. Dia tanya satu-satu perkara pada Tok Rama ni. Fasa'alahu an syai'. Dia tanya. Kalau dia tanya dia benarkan, boleh menyebabkan rosak akidah. Tapi kalau dia pergi jumpa Tok Rama buat macam tu, dia tak percaya. Paling kurang, paling ringan, dia tetap dosa besar tuan-tuan ketika itu, dan dia dihukumkan fasik ketika itu. Fasik. Hak yang kedua tadi, hak yang mula-mula tadi bukan fasik lagi tuan-tuan. Habis akidah ketika itu. Dalam bab solat tuan-tuan, dalam dihukumkan fasik tuan-tuan, lam yuqbal lahu salat 40 lailah. Allah Taala tak terima sembahyang kita 40 malam. Dalam kaedah tuan-tuan, apabila dalam Quran, dalam hadis, dalam mana-mana kaedah tuan-tuan, apabila sebut dalam kehidupan harian kita ni ada siang, ada malam, ada pagi, ada petang, maka sebut salah satu malam tuan-tuan, maka dengan sendiri masuk waktu siang tuan-tuan. Solat dalam sehari tuan-tuan ada berapa waktu? Ada 5 waktu tuan-tuan. Kalau 40 hari, 40 kali 5 berapa jadi? 40 kali 5 tuan-tuan, dah 200 waktu. Tu sekali jumpa Tok Rama tuan-tuan. Ni yang kita hadapi hari ni tuan-tuan. Siapa tukang panggil wallahu a'lam. Yang malangnya tuan-tuan, sahabat kita pergi solat hajat di tempat yang sama, baca Yasin tempat yang sama, munajat pada Allah Taala tempat yang sama tuan-tuan. Polis ambil nama tuan-tuan, buat soal selidik tuan-tuan. Nama sahabat ni kalau sebut tuan-tuan, mengenal tuan-tuan. Ni tengok, tunggang terbalik kita pada hari ini. Dalam keadaan Allah Ta'ala uji macam-macam, tengok-tengok kita bagi ruang pada Tok Rama, kita ketepikan perkara yang sepatutnya pada hari ini. Patutnya kita tawassul pada Allah dengan amal ibadah kita, dengan bacaan surah Yasin, dengan solat sunat hajat, dan seumpamanya tuan-tuan. Patutnya macam tu tuan-tuan. Tapi tak berlaku tuan-tuan. Bukan nak berubah, bahkan makin teruk. Tengok dalam senyap, tengok-tengok buat konsert pula Bukit Jalil tuan-tuan. Mati lagi sana, hidang arak, hidang dadah tuan-tuan. Lalas sekali mati tuan-tuan. Majoriti orang Melayu beragama Islam tuan-tuan. Tu kita tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, saya ajak diri saya dan kita semua tuan-tuan, jom kita berubah, balik ke pangkal jalan tuan-tuan. Gunalah ruang-ruang amal ibadah yang Allah Ta'ala bagi sebagai jalan menghampirkan diri bertakarub pada Allah.
untuk memastikan tuan-tuan segala bala bencana berlaku tu tuan-tuan Allah Taala redakan tuan-tuan. Kapal terbang hak hilang biar pergi jumpa tuan-tuan. Nak macam tu dengan kita berubah di semua peringkat tuan-tuan. Yang bawah berubah, hak atas lagi kena berubah tuan-tuan. Kena berubah. Tu lagi sikit tak apa. Okey, seterusnya kemudian katanya lagi. Ni bulan depan pula. Boleh. Jadi tuan-tuan sekalian pula untuk malam ini sebelum saya tutup ada soalan silakan. Orang yang solat pakai kursi, kaki kursi macam mana Ustaz? Saya faham lama. Okey. Sahabat kita tanya orang yang solat atas kursi, kaki kursi tu duduk kat mana? Hak ni tuan-tuan fleksibel sikit kita tuan-tuan. Kalau kita ke depan tuan-tuan menjadikan solat tak betul, betul tak? Kalau ke belakang kan, kalau kursi tu kat belakang menyebabkan orang belakang tuan-tuan tak boleh masuk solat tuan-tuan. Dia jolok kepala dalam bawah kursi tuan-tuan, nanti masuk Facebook pula. Lagi kalau ikut tuan-tuan nak buat macam mana tuan-tuan? Dengan sebab kes ni kes darurah tuan-tuan. Kes darurah. Tak boleh sengaja duduk atas kursi tuan-tuan. Kalau saja-saja nak duduk atas kursi boleh tak? Tak boleh tuan-tuan. Dalam bab solat fardu, kalau kita boleh jalan sana sini boleh turun flat tuan-tuan. Lift rosak boleh sampai bawah. Lepak kedai kopi 3 jam tak rasa apa. Pergi pasar malam tak rasa apa. Mari solat Allahu Akbar atas kursi. Solat sarap tak sah solat. Pasal apa tu? Pasal tak cukup rukun. Rukun mana tak cukup tu? Rukun berdiri. Sekalipun yang lain cukup, rukun berdiri tak cukup. Maknanya nak buat macam mana? Kalaulah kita ni ada penyakit kan, kita boleh berdiri tapi tak lama tuan-tuan. Ramai ni tuan-tuan. Berdiri tak lama. Pasal apa? Kemungkinan kena penyakit gaul. Kita berdiri Allahu Akbar. Duduk sekadar mampu lah. Sekadar kita mampu tuan-tuan. Lalas sekali rasa tak puas, rasa tak sedap dah. Rasa macam nak tombak, duduk. Duduk tuan-tuan. Duduk. Lepas tu dah rasa selesa balik, kena berdiri balik. Kena berdiri balik tuan-tuan dalam balik. Orang rasa kamu duduk atas kursi bawah tuan-tuan rasa dah sedap. Duduk sedap lah pula duduk kat bawah ni. Lalas sekali daripada awal sampai akhir duduk tuan-tuan. Habis solat kita tuan-tuan. No. Dalam bab kita melaksanakan rukun dalam solat ni tuan-tuan. Kita kena lakukan rukun tuan-tuan dalam keadaan kita masih mampu. Dan pastikan kita tinggal rukun tadi dalam keadaan kita tak mampu semaksimal tuan-tuan. Seminimum mungkin tuan-tuan. Minimum kan tinggal tadi tuan-tuan. Kalau mampu buat, tak mampu baru tinggal tuan-tuan. Dalam bab letak tadi tuan-tuan. Dalam kitab tak sebut ni tuan-tuan. Dalam kursi ni tuan-tuan. Saya lebih cenderung tuan-tuan dengan sebab tuan-tuan kalau letak ke belakang dia akan ganggu orang belakang. Kita ke depan sikit tuan-tuan. Jangan ganggu siapa-siapa tuan-tuan. Jangan ganggu siapa-siapa. Boleh? Adakah dikira akan putus sah dalam bab ni? Tak kira putus sah. Kenapa? Kerana kira darurah tuan-tuan. Contohnya kalau tuan-tuan semayang di sebelah tiang. Hak ada tiang tuan-tuan kira putus tak sah tu? Tak kira putus sah. Pasal apa? Darurah adanya tiang. Kalau tak ada tiang, bang jatuh tuan-tuan. Bangunan kita tak cukup. Tu dia panggil darurah tuan-tuan. Sama dengan kaedah tadi tuan-tuan. Kalau betul-betul darurah, maka sah tadi tak kira putus tuan-tuan. Tapi kalau tak kita saja-saja kita kira putus sah tadi tuan-tuan. Apa? Maknanya ke depan sikit. Jangan sampai ganggu orang belakang. Biar kita tu kita tuan-tuan. Jangan sampai ganggu mana-mana pihak tuan-tuan. Macam tu kaedah. Ya habis jadi silakan. Saya kecil-kecil semayang. Kita baca sami Allah Rabbana lakal hamd. Kita sami Allah kita jawab Rabbana lakal hamd. Bila saya pergi ke Makkah. Okey. Tuan Haji kata masa kecil-kecil dulu. Ni sejarah lampau. Masa kecil-kecil dulu kata Tuan Haji kita yang berbaju kuning duduk tepi tiang. Masa kecil-kecil dulu kata beliau Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd ataupun Rabbana walakal hamd. Tetapi dia kata masa saya pergi Mekah Sami Allahu liman hamidah makmum kata Rabbana lakal hamd. Tak kata Sami Allahu liman hamidah. Hak mana betul? Saya jawab dalam mazhab Syafi'i kan.
Di sana tuan-tuan, majoriti bukan mazhab Syafi'i. Majoriti mazhab apa sana? Mazhab apa sana? Saya pun lupa. Hambali. Betul? Betul, Ustaz. Ayo tu tak ada. Tapi sana ni macam-macam mazhab ada, tapi imam yang memimpin tuan-tuan lebih kepada Hanafi tuan-tuan, betul. Lebih pada Hanafi tuan-tuan. Dalam mazhab Syafi'i, ni jawapan saya dalam mazhab Syafi'i. Semasa kita solat sendiri baik, semasa kita ikut imam baik. Mana satu nak guna? Dua-dua guna. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Dua-dua tuan-tuan. Ni kita akan jumpa akan datang ni dalam bab mana? Dalam bab sunat hayat tuan-tuan. Sami Allahu liman hamidah, imam sunat tuturkan. Rabbana lakal hamd, imam sunat tuturkan, dan makmum pun sunat tuturkan dua-dua sekali. Sama dalam bab imam kata Allahu Akbar, nak memberitahu pada makmum takbir intiqalat. Makmum pun sunat juga tuan-tuan, tapi janganlah kuat. Sekadar mana? Sekadar kita tuan-tuan. Sekadar 5 kita. Maknanya Rabbana sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Dua-duanya sunat kita tuturkan. Dalam mazhab Syafi'i masuk dalam bab sunat hayat tuan-tuan. Boleh? Jadi habis tuan-tuan, kita sambung bulan depan kalau beri ruang oleh Allah Taala panjang umur, insya-Allah kita jumpa lagi. Jadi sekadar itu saja. Apa yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang kelemahan dan kejahilan saya sendiri, mohon maaf dan ampun di atas segala kekurangan dan keterlanjuran. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wassallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.